Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, hari ini kita masuk kepada bisikan hati isteri yang kedua. Yang sebelum ini yang pertama, sekarang yang kedua. Apa bisikan hati isteri yang kedua? Wahai suamiku, fahamilah perubahan semula jadi bagi isterimu ini. Apa perubahan semula jadi? Katakanlah kita mengahwini isteri kita yang cantik jelita, rupawan, waktu dia berumur katakanlah 22 tahun. Kita dah kahwin 10 tahun, sekarang dia berumur 32 tahun. Daripada 32 tahun dia kurniakan 3 orang anak. Bayangkan perubahan yang berlaku. Perubahan waktu anak dara, perubahan waktu kahwin, umur 22 tahun dan kita nikmati bersama-sama malam pertama. Sekarang sudah 10 tahun kita berkahwin, 3 orang anak dan sekarang sudah berumur 32 tahun. Katakanlah suaminya 42 tahun. 42 tahun dengan 32 tahun. Suami pun berubah dari segi fizikalnya. Isteri pun berubah dari segi fizikalnya. Tapi saya nak mengatakan, ada orang menghadapi masalah perubahan ini dengan penuh ketakutan. Ada orang rasanya tidak menentu. Ada orang rasanya ada sikit frustration bila menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku. Bila ada wrinkle-wrinkle sikit kepada muka, bila ada kedutan-kedutan sikit di mana-mana, di bawah dagu dan sebagainya, di leher dan sebagainya. Ini kadang-kadang menyebabkan perubahan yang sedemikian ini menjadikan kita rasa tak tertuarah. Takut menghadapi keadaan bahawa umur semakin meningkat. Bila umur semakin meningkat, sudah tentulah berlaku satu perubahan kepada kita. Perubahan yang ketara atau perubahan yang tidak ketara. Kalau 10 tahun, dulu 22 tahun, sekarang 32 tahun, anak 3 orang, sudah tentu perubahan yang agak ketara. Kalau dulu ukuran pinggangnya X, sekarang ukuran pinggangnya sudah Y. Kalau dulu pakai baju M, sekarang sudah pakai baju L. Begitulah perubahan-perubahan yang berlaku. Tetapi saya ingin membagi tahu para penonton yang saya muliakan sekalian, perubahan-perubahan ini yang mesti dilalui ini tidak harus menyebabkan hubungan kita dengan suami isteri menjadi renggang. Hubungan kita dengan suami isteri menjadi tidak intim. Hubungan kita dengan suami isteri hilang kemesraan, hilang kasih, hilang sayang dengan kecintaan. Tetapi sebaliknya, makin lama kita kahwin, makin bertaup hati kita. Makin lama kita kahwin, makin kita memahami. Isteri memahami suami 10 tahun ni, 15 tahun, 20 tahun. Sudah tentulah, sudah kita memahami. Tahu geraknya kita dah tahu. Tahu pandangannya kita dah tahu. Tahu jelingannya kita dah tahu. Tahu kehendaknya kita dah tahu. Tahu jalannya pun kita tahu. Tahu cara dia menghampiri kita pun kita tahu. Tahu dia cara memegang kita, kita pun tahu. Maka dengan tahunya kita itu, dengan kita lebih faham tentang siapa isteri kita. Luarnya kita faham, kepalanya kita faham, hatinya kita faham. Sepatutnya saudara-saudara dalam suasana itu hidup kita semakin tenteram, semakin aman, semakin damai. Sebab hubungan faham, memahami, sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Ada satu perkara yang saya nak timbulkan. Persoalan yang berlaku kepada wanita, biasanya berumur 50 tahun, 55 tahun, namanya menopause. Menopause maknanya putus haid. Putus haid maknanya perempuan itu mengalami satu keadaan dalam mana ada perubahan fizikal. Bukan saja ada perubahan fizikal, kemungkinannya ada perubahan yang berkaitan dengan kewanitaannya. Ada kaitannya dengan unsur-unsur jantinanya, seksualnya dan sebagainya. Yang ini pun insya-Allah saya yakin tuan-tuan faham, saya yakin puan-puan faham. Kalau misalnya kedua-duanya faham, masalah yang terjadi bila perempuan-perempuan, isteri-isteri menghadapi menopause dapat ditangan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diperlukan daripada suami? Yang diperlukan daripada suami, sesaudara, tidak lain dan tidak bukan memberikan sokongan. Sokong isteri.
Waktu anak dara dulu, kita bersama, kita sokong. Waktu kahwin malam pertama, kita sama, kita sokong. Waktu anak pertama, kita sokong. Anak kedua, anak ketiga, sampai 10 tahun kita berkahwin. Sekarang sudah umur 52, 53, sudah mula menopause. Maka sokongan itu makin kuat, makin kuat, makin kuat kita menyokong. Supaya isteri yang mengalami perubahan fizikal, fisiologi itu tidak mengalami satu perasaan yang rasa terhimpit. Satu perasaan yang merasakan terpinggir. Satu perasaan yang mengatakan dia tidak ada kekuatan untuk menghadapi perubahan itu. Takut dengan perubahan itu nanti suami pandang sebelah mata. Dengan perubahan itu suami pandang orang lain. Dengan perubahan itu suami semakin liar duduk di luar rumah. Dengan perubahan itu suami lambat balik ke rumah. Dengan perubahan itu suami tidak minat lagi bersama dengan dia. Sama dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan anak isteri dan sebagainya. Apa yang nak sebutkan yang kedua? Suami mestilah menanamkan keyakinan. Tanamkan keyakinan kepada isteri kita. Ini perubahan manusia yang berlaku kepada seluruh manusia yang normal. Menopause akan menemui siapa saja wanita yang normal. Semuanya. Mak abang pun mengalaminya. Adik abang pun mengalami. Kakak abang pun mengalami. Seluruh manusia. Tanyakan jiran tetangga kita yang mengalami. Hanya mak, yang penting macam mana kita menangani. Abang bersama dengan mak. InsyaAllah, dalam keadaan layu macam mana pun abang bersama. Dalam keadaan kembang mekar pun abang bersama. Dalam keadaan panas pun abang bersama. Dalam keadaan hujan pun abang bersama. Dalam keadaan redup pun abang bersama. Yang ketiga, mengesyorkan kaedah-kaedah rawatan. Memang ada. Boleh berjumpa dengan doktor-doktor, ada yang nakkan suntikan-suntikan hormon dan sebagainya. Yang diperlukan, ada setengah-setengahnya mungkin memerlukan, ada setengah-setengahnya tidak memerlukan. Kemudian itu menunjukkan simpati, bersimpati kepada isteri kita. Orang yang sudah sampai kepada peringkat menopause, dia selalu gugup, dia selalu kadang berpeluh-peluh, dia selalu gadang-gadang dan sebagainya. Suami harus faham, suami harus tahu keadaan ini. Dan akhirnya yang kelima, selalu berbincang. Berbincang dengan isteri, berbincang dengan isteri yang tersayang. Apa yang dah jadi kepada dia. Abang sentiasa bersama, abang sentiasa duduk di sebelah, abang sentiasa berada walaupun abang pergi kerja, walaupun abang pergi di luar bermusafir dan sebagainya. Tapi roh abang bersama-sama bersatu dengan roh mah ataupun roh yah ataupun roh sayang yang berada di rumah, yang sentiasa berada di rumah. Mudah-mudahan saudara, insya-Allah sedikit sentuhan yang diberikan, maka fahamlah isteri, maka fahamlah suami. Mudah-mudahan bisikan yang kedua yang keluar daripada hati nurani isteri itu akan dapat menjadikan kembang yang semerbak, bunga yang sentiasa memberikan bau yang harum dalam kehidupan suami dan isteri. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.